Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kalender jenayah kembali dan kali ini tentunya dengan paparan lebih menarik sepanjang minggu ini. Kita mulakan dengan laporan ibu seorang remaja OKU didakwa di Mahkamah Session Seremban atas dua pertuduhan iaitu mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 33-C Akta Sama. Bagaimanapun, ibu remaja OKU terbabit mengaku tidak bersalah ketika perbicaraan dijalankan. Baru-baru ini, seorang remaja OKU ditemui pihak imigresen dalam keadaan yang cukup menyayat hati dalam sebuah rumah di flat Semarak Nilai Negeri Sembilan. Laporan terbabit mendapat perhatian pelbagai pihak, masyarakat dan juga pihak berkuasa. Seorang remaja orang kelainan upaya berusia 15 tahun ditemui dalam keadaan menyayat hati dikurung dalam sebuah rumah flat ketika Ops Nampi Jabatan Imigresen awal pagi tadi. Pada mulanya, pihak imigresen menyangka menemui mayat di dalam sebuah bilik, namun terperanjat apabila remaja terbabit masih bergerak. Ibu remaja malang terbabit kemudiannya ditahan sebaik pulang bekerja untuk siasatan lanjut dan kes dirujuk Jawatan Kebajikan Masyarakat. Seorang wanita yang dipercayai pernah menjaga remaja OKU Muhammad Firdaus Dullah 15 tahun yang ditemui oleh pihak Imigresen Negeri Sembilan baru-baru ini meluahkan rasa sebab dan sedih ketika melihat keadaan remaja itu yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Nur Fitri Radius, 42 tahun yang pernah menjaga remaja malang itu sejak kira-kira 11 tahun ketika ditemui turut memaklumkan dia terkejut dengan insiden yang menimpa remaja terbabit. Ikuti luahan wanita berkenaan ketika ditemui harian Metro di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sebab saya pun dah anggap dia macam anak saya kan. Saya tak boleh dibayangkanlah perasaan saya sekarang. Tapi alhamdulillah lah bila saya datang hospital tadi, dia pun dah mula ceria, lepas tu dah tak pucat lagi, tak macam apa yang saya tengok kat TV kan. Dia pun dah nak makan semua macam tu. Cuman macam ibu dia, kita nak salahkan ibu dia 100% pun tak boleh sebab dia pun ada ayah kan. Kenapa ayah dia pun tak tanggungjawab juga, tak pernah bagi belanja, nafkah semua kan. Lepas tu yang anak dia yang nombor 2 ni pun sekarang ni ada kat ward kan. So ayah dia pun saya tengok pun tak ada kan. So nak salahkan ibu dia pun, yelah saya pun tak berani nak cakap kan sebab ibu dia tahu apa masalah dia kan, apa dia macam tu. Cuma dia terabai macam tu. Yelah saya sebagai ibu juga, bela dia pun dari kecil kan, anggap dia macam anak sendiri. Tak boleh nak bayangkanlah perasaan saya sekarang macam mana. Di rumah inilah di mana seorang remaja OKU dipercayai ditemui dalam keadaan yang cukup menyedihkan dan meruntun hati, umpama seperti mayat hidup apabila dipercayai telah dibiarkan dan ditinggalkan oleh ibunya sejak lebih setahun lalu. Sementara itu, ibunya kini telah pun ditahan reman manakala remaja berkenaan ditempatkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk menerima rawatan lanjut. Sementara itu, Pengarah Imigresen Negeri Sembilan Faizal Fazri Othman turut hadir melawat Muhammad Firdaus Dullah kira-kira jam 1.30 tengah hari. Hari ini saya dah baru selesai melawat adik Firdaus di ward 2A Melo ni, ward Hospital Tuanku Jaafar. Saya cukup gembira lah sebenarnya bila melihat pertamanya adik Firdaus ni dikelilingi oleh jurawat-jurawat yang sangat peka dan prihatin kepada nasib beliau. Dan adik Firdaus juga saya dimaklumkan oleh jurawat yang bertugas telah diberi makan bubur nasi, telah diberi makan soft food dan sebagainya. Dan apa saya lihat, mereka tunjuk pada saya, Tuan, cuba tengok perutnya sudah berisi dan sudah orang kata macam kembung lah, dah bloating lah dia punya perut tu dengan makanan dan juga air yang diberi daripada masa ke semasa. Setakat peringkat mendaftar saja, peringkat mendaftar dan memberi
kewangan, sedikit bantuan kepada keluarga-keluarga itu tidak mencukupi, kerana ada yang macam keluarga ni di mana si ibu ni, sebenarnya ibu tu yang perlu dipelihara dulu. Kenapa seorang ibu yang keseorangan, ibu tunggal, membela 2 orang anak kecil? Kalau tengok gambar-gambar dia memang teruk, so bela ibu dulu. Sambil-sambil tu bela anak dia. Dan tengok apa masalah ibunya. Sebaik-baiknya anak ni dibela oleh ibu. Saya pun kata kalau ibu tu boleh dan ibu tu diberi beberapa bantuan dalam segi kewangan dan apa-apa yang keperluan rumah tinggal, tempat berteduh, kerja yang baik, oleh itu ibu tu boleh dibayar sedikit lah. Ibunya dibayar untuk menjaga anak dia. Maksudnya ibu menjaga anak-anak dia tanpa dimasukkan ke rumah kebajikan. Ibu remaja OKU Muhammad Firdaus Dullah, 15 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 2 pertuduhan, iaitu sengaja mengabaikan anaknya sejak Januari lalu selain membiarkan tanpa pengawasan. Lola Nopita Sadi, 40 tahun, didakwa dengan sengaja mengabaikan anaknya itu dan membiarkan anaknya tanpa pengawasan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh manakala tertuduh diwakili Peguam Hanif Hassan. Hakim menetapkan jaminan sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin manakala sebutan kes pada 24 Julai depan. Satu lagi kejadian yang disifatkan cukup menyedihkan apabila polis menemui seorang wanita OKU dipercayai dikurung lebih 10 tahun dalam satu kejadian di Kampung Pasir Pekan Hulu Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, wanita berkenaan ditemui dalam keadaan kurus kering dan tidak terurus selepas dikurung di dalam sebuah bilik konkrit bawah rumah. Seorang wanita orang kurang upaya OKU berusia 30-an yang dipercayai dikurung lebih 10 tahun di bawah rumah diselamatkan anggota polis bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kampung Pasir Pekan Hulu Tumpat, Kelantan. Serbuan kira-kira jam 3.30 petang, wanita terbabit ditemui dalam keadaan menyayat hati dalam sebuah bilik konkrit di bawah rumah. Ketua Polis Daerah Superintendent Zaharuddin Rasib memaklumkan perkara itu dan keluarga wanita OKU itu akan dipanggil untuk siasatan lanjut. Difahamkan ibu bapa OKU ini sudah meninggal dunia dan dia dijaga abangnya. Ketika serbuan dilakukan, tiada ahli keluarga dikesan. Dia lama dah, tapi memang buat tak tahu belaka lah. Berapa lama dah tak ada? Agak tak boleh, agak lebih lah. 10 tahun tu lebih dah. 10 tahun. Sekarang ni dia umur berapa? Tak tahu juga, lebih kurang 40 gitu lah. Pasal apa dia? Siapa? Dia lepuh lah, pipi dia lah. Dua buki yang disyaki terbabit dengan sindiket pertaruhan antarabangsa membabitkan nilai sebanyak RM1.2 juta ditahan polis dalam 2 serbuan berasingan di sebuah rumah di Taman Bersatu Jaya dan di Jalan Putra Alusta, Kedah. Serbuan pertama, seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan pada jam 3.15 pagi selepas disyaki menjadikan sebuah rumah sebagai markas operasi haram itu lebih seminggu lalu. Serbuan kedua pula membabitkan sebuah premis perniagaan pada jam 10.10 malam dan turut menahan seorang lelaki yang disyaki buki pertaruhan Piala Dunia 2014. 3 pelajar perempuan berusia 16 tahun yang terbabit dalam video budak pailang mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Samarahan, Sarawak atas tuduhan melakukan ugutan jenayah dan mendatangkan kecederaan pada seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Hajah Laila Taib April lalu. Pelajar terbabit mengaku bersalah di depan Magistrate Zuhairi Sulaiman dan hukuman akan ditetapkan 11 Julai ini selepas meneliti laporan akhlak tertuduh. Seorang daripada mereka dikenakan 2 pertuduhan mencederakan dan melakukan ugutan jenayah,
manakala 2 yang lain dituduh atas kesalahan menyebabkan kecederaan kepada mangsa. Tertuduh yang hadir ditemani ibu bapa masing-masing dibebaskan dengan jaminan RM5,000 setiap seorang dan dikehendaki melaporkan diri di balai polis setiap minggu. Seorang pembantu kedai wanita berusia 20 tahun berdepan detik cemas apabila diacukan sepucuk pistol oleh seorang perompak di sebuah kedai runcit di Kampung Feldan Neram 1, Cukai, Terengganu. Kejadian kira-kira jam 9.30 pagi itu, mangsa Nur Atika Fatihah Mat Gani berada di kaunter bersama seorang pekerja lain sebelum seorang wanita dipercayai rakan perompak masuk membeli minuman. Kemudian seorang perompak lelaki masuk ke kedai dan berpura-pura membeli rokok sebelum memberi isyarat kepada seorang lagi rakan lelakinya di luar masuk ke dalam kedai. Perompak terbabit melarikan wang tunai RM500 serta kad prabayar bernilai RM600. Unit Pencegah Penyeludupan Kelantan merampas sebanyak lebih 1,500 kura-kura katup bernilai RM200,000 selepas dikesan cuba diseludup ke Thailand dalam kejadian di Pangkalan Haram Cik Aziz, Kampung Derdap, Tumpat, Kelantan. Dalam kejadian kira-kira jam 6 petang itu, haiwan terbabit disembunyikan dalam 160 bakul plastik di bawah timbunan tong ikan dalam sebuah lori. Pengarah UPP Kelantan Muhammad Hairi Ahmad mengesahkan perkara itu dan hasil rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhilitan Kelantan untuk tindakan lanjut. Seramai 27 warga asing ditahan dalam operasi oleh anggota Batalion Ketiga Regimen Sempadan selepas dikesan cuba masuk ke negara ini melalui pagar sempadan. Dalam kejadian jam 10 malam itu, tindakan kesemua warga asing berusia 30 hingga 40-an gagal selepas pihak berkuasa mengepung kawasan Bukit Kayu Hitam, Kedah. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak permohonan Gereja Katolik bagi kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan melarang penerbitan majalah mingguan The Herald menggunakan kalimah Allah. Keputusan itu dilakukan oleh 7 panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Keputusan Mahkamah Rayuan pada Oktober lalu yang memutuskan penerbitan Gereja Katolik Herald, The Catholic Weekly Herald, dilarang menggunakan kalimah Allah adalah kekal. Satu sindiket memalsukan cukai jalan dipercayai aktif di Pantai Timur menjalankan kegiatan berkenaan dengan bayaran upah serendah RM20. Sindiket terbabit menggunakan teknik cetakan semula dengan peralatan canggih aktif di Kelantan itu dikesan selepas Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu merampas cukai jalan palsu daripada seorang pemandu. Kenderaan terbabit disita dan pemilik serta pemandu kenderaan berkenaan boleh didenda minimum RM5,000 setiap seorang jika sabit kesalahan. Dua kanak-kanak berusia 9 tahun dan 3 bulan nyaris diculik selepas cuba dilarikan sejauh 5 km oleh penjenayah dalam satu kejadian di Jalan Dahlia 1, Taman Puchong Perdana. Bagaimanapun, suspek yang berusia 17 tahun telah pun ditahan polis hasil maklumat awam dan juga mangsa culik terbabit di kediamannya kira-kira jam 2.15 pagi. Tolong-tolong ni. Cik tengok dia dah menjekit tolong-tolong ke depan. Itu pergi sana dia tak patah balik dah, dia turun. Dia nak kerja kita tu tak boleh laju sebab pagi kat sini memang sibuk. Lepas tu orang ada juga yang kejar katanya. Jiran belah depan kata ada kejar kan. Bapak yang hantar sekolah tu dengar dia jerit macam tu, kejar sampai kat depan tu. Sampai kat hujung industri dia berhenti katanya. Dia masuk ke dalam tu. Budak tu pun dia jumpa kat hujung industri. Yalah. Kawan ayah dia katanya. Dia nampak tu. Seorang kanak-kanak Muhammad Nakiuddin Muhammad Rashid 9 tahun berdepan detik cemas selepas dilarikan penjenayah bersama kereta model Proton Gen 2 milik ibunya di Jalan Dahlia 1, Taman Puchong Perdana. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi itu, mangsa dan adiknya Muhammad Takif 3 bulan dilarikan penjenayah sejauh hampir 5 km. Mangsa ditinggalkan bersama adik bongsunya di dalam kereta yang tidak dimatikan enjin ketika ibu mereka menghantar 2 lagi adiknya masing-masing berusia 3 dan 5 tahun ke rumah pengasuh.
Sementara itu, ibu mangsa yang ditemui di Balai Polis Bukit Puchong, Karni Yurtini Ishak 35 tahun memaklumkan perkara itu selepas bertindak mengejar keretanya yang dilarikan penjenayah bersama dua anaknya. Mahkamah Tinggi Shah Alam menangguhkan perbicaraan membabitkan pembunuhan seorang kaki tangan Embeng 23 Oktober tahun lalu selepas saksi ke-9 Ifasri Wahyuni Mansur 21 tahun dilihat beremosi ketika diminta mahkamah untuk mengecam gambar mangsa dalam kejadian itu. Dalam kejadian terbabit, tertuduh Laode Ardi Rasila dituduh membunuh Nur Azita 37 tahun di Embeng, Jalan USJ Central, Subang Jaya antara jam 6 hingga 6.30 petang 23 Oktober tahun lalu. Satu sindiket penyeludupan kereta mewah tumpas selepas Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menahan 4 lelaki dan merampas 6 kenderaan di sekitar Perak, Lembah Kelang dan Pahang Mei lalu. Serbuan jam 4.30 petang 26 Mei lalu, JKDM merampas sebuah kenderaan jenis Toyota Lexus yang disyaki barangan larangan di Puspakom Batu Lima Teluk Intan. 3 kapal tangki mempunyai nilai subsidi sebanyak lebih RM300,000 ditahan dalam 3 serbuan dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Johor awal bulan ini. Nilai subsidi itu hasil rampasan lebih 500,000 liter diesel bernilai RM1.19 juta. Kes yang pertama ni, untuk makluman pada 23/6 kita ada buat tangkapan 3 lelaki. Dan MO dia semasa tangkapan dibuat tu berdasarkan daripada laporan awam bahawa terdapat sebuah motor Saga telah digunakan untuk membawa motosikal yang telah dikenal pasti dan yang dicuri lah, memasuki dalam motor Saga tu lah. So MO dalam kumpulan ni ialah dia mencuri motosikal tu dan membawa masuk ke dalam motor Saga dan kemudian membawa ke satu tempat di Kampung Pandan ni untuk meleraikan bahagian-bahagian tu. Dan hasil maklumat awam tu kemudian ni kita telah berjaya menangkap 3 lelaki dalam motosikal Putus Saga tu. Dan hasil soal siasat yang telah kita jalankan, kita telah berjaya membongkar kes ni dan kita buat lagi 3 tangkapan dan kita telah menjumpai lebih kurang 11 rangka motosikal. Dan hasil semakan kita mendapati ada 3 kes melibatkan kes yang kecurian yang berlaku dalam IPD Wangsa Maju dan 5 kes melibatkan bawah IPD Cerah dan 1 kes melibatkan kes di Tun HSD. Sekumpulan penjenayah dikenali sebagai geng Palembang yang berasal dari Indonesia tumpas selepas disyaki terbabit dengan jenayah pecah kereta dan mencuri barang berharga sebelum dijual ke negara jiran itu. Dalam serbuan di Bayan Baru Sabtu lalu, seorang lelaki yang juga ketua geng terbabit ditahan ketika sedang memandu. Satu sindiket Macau Scam yang dipercayai bergiat aktif sejak tahun lalu tumpas apabila 7 individu termasuk 3 dalam kumpulan itu ditahan dalam 7 serbuan berasingan di Seremban, Negeri Sembilan pada 11 dan 13 Jun lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Melaka, Superintendent E. Kong Koi mengesahkan perkara itu dan tangkapan ke atas 7 lelaki berkenaan dilakukan hasil satu laporan dibuat seorang wanita pada 17 April lalu. Mangsa berusia 35 tahun mendakwa ditipu ketika membeli sebuah jam tangan bernilai RM8,800 menerusi talian dari Hong Kong Mac lalu sebelum dihubungi seseorang bahawa dia memenangi cabutan bertuah. Polis Marin Kedah Perlis menahan seorang lelaki selepas disyaki terbabit dengan sindiket penyeludupan minyak diesel. Kini dikesan mendapatkan bekalan pemilik bot tidak bertanggungjawab bagi meraih keuntungan atas angin. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 malam, lelaki berusia 35 tahun itu ditahan ketika memandu sebuah kereta sarat dengan muatan diesel yang diisi dalam beberapa buah tangki tambahan. Kegiatan penyeludup minyak diesel bersubsidi yang diperolehi daripada pengusaha dan pemilik bot nelayan dapat dikesan di sekitar Kuala Perlis hasil tangkapan lelaki berkenaan.
Seramai 27 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Pulau Pinang dalam Ops Nampi di Kampung Bagan, Lebay Tahir, Butterworth, Pulau Pinang. Operasi jam 12.30 malam itu membabitkan pemeriksaan seramai lebih 100 warga asing termasuk kanak-kanak yang tinggal di kawasan terbabit. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Hasbullah Abdul Rashid memaklumkan perkara itu dan hasil siasatan kesemua yang ditahan berusia antara 40 hari hingga 50-an. Semua warga asing yang ditahan dibawa ke depo tahanan juru untuk siasatan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Dengan itu sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa untuk terus melayari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan video dan isu-isu semasa sepanjang minggu ini. Dengan itu saya Nurul Huda Kosnon dan juga juru kamera Mio Azlan Mio Kamarul Bait dan juga seluruh kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada seluruh umat Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.